Sekarang ni kita melihat banyak kekalutan yang sedang berlaku di tanah air kita ini. Negara kita ini dia pakai sistem demokrasi berparlimen, di mana ketua negara iaitu Kebawah Duli Yang Mahamula yang di-Pertuan Agong akan melantik seorang yang ada kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai ketua kerajaan, dipanggil Perdana Menteri, untuk nak menubuhkan kerajaan. Bila sebut majoriti itu maksudnya lebih daripada separuh, maknanya 50%. Kalau ada 222 kursi di Dewan, majoritinya 112, iaitu melepasi 111, iaitu separuh daripada 222. Kalau ada 120 kursi, maka majoritinya adalah 61. Jadi selagi tak ada pemegang majoriti, selagi itulah tak ada Perdana Menteri. Maka kalau ada pun pengumuman daripada Kebawah Duli Yang Mahamula yang di-Pertuan Agong, sekadar Perdana Menteri sementara saja, atau dia panggil caretaker ataupun Perdana Menteri interim. Yang di-Pertuan Agong adalah raja perlembagaan yang mesti bertindak mengikut perlembagaan. Dan PRU kita kali ini susah nak tentukan majoriti sebab kita dah beralih kepada satu sistem politik baru. Dia panggil sistem berbilang parti, multi-party system. Kalau kita nak bandingkan dengan negara yang satu parti yang dominan, sebagai contohnya Singapura, ataupun ada dua parti yang kuat macam Amerika dan juga di United Kingdom, negara berbilang parti ni memang ada masalah untuk menubuhkan kerajaan dengan mudah. Sebab bilangan parti yang banyak, dia akan memecahkan undi. Dia akan menyusahkan mana-mana parti untuk mendapat majoriti. Apabila tak ada parti ataupun blok yang ada majoriti, maka parti-parti perlu berunding untuk nak mewujudkan gabungan parti yang ada majoriti untuk nak memerintah. Jadi perundingan bagi mewujudkan gabungan boleh mengambil masa sehari, seminggu, sebulan, bahkan di Belgium pernah ambil masa setahun. Setahun untuk nak berunding saja. Dan kes kita kali ini memang berat nanang sungguh. Sebab agihan kursi antara tiga blok utama, PH, PN dengan BN, memerlukan dua daripada tiga blok ini bergabung untuk nak menghasilkan kerajaan. Tidak ada pihak yang akan ada majoriti tanpa gabungan PH-BN, PH-PN ataupun PN-BN. Tapi masalahnya ketiga-tiga blok ni bergaduh teruk sangat. Jadi sebarang gabungan PH-BN, PH-PN, PN-BN sangat tidak popular sekarang ini. Tidak mendapat sambutan pun di kalangan pemimpin itu sendiri, apatah lagi para penyokong. Jadi kalau dah tak dapat bergabung, macam mana nak ada kerajaan? Ini soalan. Ada satu option, iaitu kerajaan minoriti. Minority government, iaitu parti ataupun blok yang tak ada majoriti masih boleh jadi kerajaan selagi ada parti ataupun blok yang lain yang memberi sokongan, dia panggil CNS, Confidence and Supply, yang mencukupkan majoriti itu untuk diperlukan. Confidence and Supply ini merujuk kepada undi percaya, vote of confidence, dan juga undi belanjawan, supply bill untuk RUU perbekalan nanti. Dan dua benda ini paling penting untuk sebuah kerajaan itu berfungsi. Jadi kalau ada satu parti ataupun blok memiliki sokongan majoriti untuk ulus undi percaya dan juga belanjawan, maka parti itu boleh jadi kerajaan. Ada tak contoh di dunia sekarang? Ada. Contoh kerajaan minoriti ini macam Parti Liberal di Kanada sekarang. Boleh. Parti Liberal ni dia ada 160 kursi, tapi majoriti yang diperlukan untuk menubuhkan kerajaan adalah 170. Jadi satu lagi parti dipanggil New Democratic Party, dia ada 25 kursi. Dia setuju sokong Parti Liberal untuk luluskan bajet. Jadi Liberal boleh jadi kerajaan. Soalan, kenapa parti bagi sokongan tapi tak nak masuk kerajaan? Ini pun masalah juga. Sebab kadang-kadang parti ni dia
kuat pegang prinsip. Dia kok mana pun ni prinsip dia. Dia rasa dia tak boleh bergabung, maka dia pilih untuk beri sokongan bersyarat, membangkang dasar kerajaan selain daripada belanjawan je dia setuju. Untuk kes Malaysia kali ini, konteks confidence and supply kita mungkin boleh jadi option. Sekiranya PN, PH dan BN memang tak boleh bergabung langsung atas dasar nak mempertahankan prinsip. Itu satu option. Satu lagi option adalah kerajaan perpaduan, unity government. Ada orang menggelarkan gabungan PHBN ataupun PHPN yang dicadangkan ini sebut sebagai kerajaan perpaduan. Sebenarnya tidak tepat. PHBN masih berada dalam kategori kerajaan gabungan. Kerajaan perpaduan ni maksudnya PH ataupun kerajaan yang merangkumi semua parti gabungan. Semua parti adalah kerajaan. Tak ada pembangkang langsung. Biasanya kerajaan perpaduan ni ditubuhkan waktu krisis, waktu perang, waktu bencana. Dan orang tak buat kerajaan perpaduan ni ketika aman. Sebab kalau semua duduk dalam kerajaan, apa-apa pun nak mendapatkan persetujuan semua, macam mana kerja nak berjalan? Jadi susah. Sebab itu Itali pernah dari tahun 2021 sampai 2022 dia pernah wujudkan kerajaan perpaduan. Walaupun masih ada parti yang tak nak masuk kerajaan masa itu, iaitu Brothers of Italy. Dan dia memang gagal dengan teruk ketika itu. Sebab kerajaan yang nak jaga hati semua orang, maka kerajaan itu akan jadi lembab. Itu kena ingat kalau terlampau nak jaga hati. Jadi kalau semua option ni tak jalan, maka jawapan yang bagi pandangan kita lah, ini nama pun program Minda Imam Besar, pada minda kita lah, PRU semula je lah jawabnya tuan-tuan. Itu je lah yang terbaik sekali. Dan ini yang berlaku di Israel dari tahun 2019 sampai 2021. Disebabkan tiada parti dan gabungan yang berjaya capai majoriti dan semua perundingan gagal, maka dia terpaksa buat 4 kali PRU sampailah ada kerajaan. Jadi kalau kita malas nak beratur lagi, bolehlah kita jadi macam Belgium. Belgium mudah, tak ada kerajaan selama 500 hari. Dia ada caretaker government saja. Dan caretaker government ni dia berfungsi macam kerajaan biasa, cuma dia tak boleh buat dasar baru saja. Tapi ingat, Belgium ni negara kecil dan dia dah membangun lebih daripada kita. Malaysia buat style gini bahaya. Lebih-lebih lagi tahun depan jangkaannya akan ada kegawatan ekonomi. Jadi sekarang, apakah kebijaksanaan yang ada pada para yang berhormat kita untuk menyelesaikan deadlock politik ini dan untuk nak membawa negara kita kembali back on track? Sebab itulah kita merasa prihatinlah dengan benda ini. Sepanjang minggu ni Allah uji kita dengan macam-macam ujian. Sudah hilang inai mengundi, masih belum dapat Perdana Menteri. Bayangkanlah, teruk sangat. Kita sekarang dilanda satu penyakit. Dulu orang tak terfikir kita akan ada dipanggil government formation deadlock. Kita mengalami tergantung, coalition breakdown. Gabungan parti-parti yang membentuk kerajaan mengalami perpecahan dan parti-parti dalam proses runding untuk nak reform balik. Cuma kita bersyukur kehadrat ilahi, alhamdulillah, rakyat kita, masyarakat kita tenang. Tenang, tidak panik dengan situasi ini. Macam kita di Kuantan pun kita tengok tenanglah. Tuan-tuan pergi ke kedai, tak adalah orang buat pembelian panik ke apa. Agak orang kita dah sampai peringkat lantak engkau lah. Engkau nak bergomol sama engkau, pergilah. Aku hidup macam biasa. Datang masjid, dengar kuliah, pagi-pagi exercise, lantak. Orang dah jadi begitulah agak. Tapi sebenarnya, situasi deadlock ni, negara tak bekerjaan ni, dia banyak berlaku di negara-negara maju. Dan kebiasaannya tempoh yang berlaku tu pula lebih lama daripada negara kita. Kita start daripada hari Ahad je, nak nyampai ke hari Rabu. Sweden pernah mengalami deadlock ini selama 133 hari pada tahun 2018. Belanda pernah mengalami deadlock selama 208 hari pada tahun 2017. Belgium pernah melalui deadlock selama 541 hari pada tahun 2010. Dan Israel
dia pernah mengalami hang parlimen ini, iaitu keadaan selepas PRU di mana tiada parti yang ada majoriti cukup untuk nak membentuk kerajaan. Pada masa yang sama, mereka pula tak nak bergabung. Jadi cara dia buat 2 kali PRU, tapi kerajaan Israel masih tak dapat dibentuk. Sebab kedua-dua parti yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, dua-dua tak dapat majoriti. Dia macam kes PH dengan PN sekarang. Tapi dua-dua parti ni nak jadi Perdana Menteri. Payah juga. Jadi kena buat PRU kali yang ketiga. Sampai kali yang keempat. Jadi Netanyahu ketika itu dipanggil sebagai caretaker Prime Minister. Sama macam kita sekarang. Sama juga kes di Itali. Pada bulan September, kerajaan gabungan Parti Liga Utara, Lega Nord, dia gabung dengan gerakan 5 bintang ataupun Movimento 5 Stelle. Dia bergabung sama tapi tumbang selepas setahun memerintah. Lega Nord ni dia parti orang belah utara. Banyak haluan kanan. M5S ni parti orang sebelah selatan. Banyak pemikiran ala ke haluan kiri. Jadi kedua-dua parti ini dapat undi paling banyak dan kedua-dua parti ini sangat anti kepada parti pemerintah setiada. Parti Demokratik yang masa itu Parti Demokratik umpama kita Barisan Nasional lah, dia dapat undi ketiga terbanyak. Tapi kedua-dua parti yang menang ini tak serasi bersama. Maka mereka akhirnya bergabung juga secara terpaksa. Tak nak tapi terpaksa juga bergabung. Tapi akhirnya gabungan Lega Nord dan M5S ni berpecah juga. Lega Nord kena tendang, jadi pembangkang balik. M5S pula terpaksa ajak Parti Demokratik yang dia hina, kutuk, yang dia, kalau bahasa kita dikapirkan lah selama ini, akhirnya dia ajak untuk membentuk kerajaan. Baik itulah kita di negara ini bersyukur, 2 tonggak dan tunjang utama negara kita, iaitu Head of State, Ketua Negara dan juga Civil Servant, penjawat awam, dapat jalankan tanggungjawab amanah ini sesempurna mungkin. Rupanya kita ni hak jadi tenang saja, adanya istana dan adanya penjawat awam. Sebab itu kalau di United Kingdom, penjawat awam kaki tangan kerajaan ini dipanggil sebagai His Majesty's Most Loyal Servant. Paling taat kepada raja. Jadi ada beberapa lah kekurangan sana sini. Yang penting kita doakan ianya berjalan secara lancar. Selama deadlock ini mungkin ada sebahagian kita akan berbeza pendapat. Itu juga wajar. Sebab hidup ni memang ditakdirkan untuk kita berbeza. Moleknya kita sambunglah balik silaturahim. Sebab memilih barisan pentadbiran ni bagi saya hanyalah jihad kecil. Jihad yang lebih besar adalah melawan hawa nafsu sendiri. Nafsu merasa kita paling betul, paling benar, paling suci, paling terbaik. Itu jihad paling besar. Baik itu Allah Ta'ala tegur dalam Quran, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan engkau menganggap kamu yang terbaik. Kerana aku lebih kenal siapa yang paling takwa. Surah An-Najmi ayat 32. Apa solusinya? Belapang dada lah. Sabar, redha. Duduk bersama belapang dada, duduk berkawan, bertenggang rasa. Orang pendendam hatinya hitam. Orang cemburu hati berbulu. Orang pendendam imannya padam. Orang pendengki hatinya berdaki. Jadi kalau yang berhormat kita ni tak boleh selesaikan juga, kita pilihan raya je lah semula. Tak ada masalah, pilihan raya je lah semula. Banyak pula dah macam Astro Awani pula kita pagi ni. Ni untuk pemahaman jemaah kita,